Nombor 1, jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 3. Kemudian tulis hubungan dalam bentuk ubahan. Jadi sekarang ni, bila dia cakap secara langsung, maksudnya dia mesti sama. Apa maksud sama? Bila X ni, ni simbol dia berubah secara langsung dengan Y. Bila X naik, Y naik. Naik ni naik sama. Kalau dia naik 1/2, yang ni pun naik 1/2. Macam tu. Kalau yang ni kurang separuh, kalau X kurang separuh, Y pun mesti kurang separuh. Jadi ini yang dimaksudkan dengan perubahan secara langsung lah. Jadi okey, A ni dia kata tentukan berubah secara langsung atau tak. Jadi A, bila berubah secara langsung, nampak tak hubungan ni, dia mesti ada pemboleh ubah. Jadi X sama dengan berapa Y. Secara langsung patutnya K ni sama. Jadi kita tengok bila kita ganti X dengan Y, dapat tak K yang sama. Jadi kita tengok sekarang ni, K ni X3. Yang ni dia kata bandingkan Y ni dengan X ke dengan X kuasa 3. Okey, nampak tak ni? Nampak tak X langsung dengan Y sama juga Y langsung dengan X. Jadi Y sama dengan KX pun boleh. Mana-manalah. Asalkan K dia sama. Tapi sebab dia nak banding Y dengan X kuasa 3, jadi better Y dekat depan lah. Jadi kita check. Okay, sekarang bila X1, Y 2.5. Jadi sekarang Y sama dengan KX. Bila X1, Y sama dengan 2.5. Nampak yang mula-mula ni. 2.5. K sama dengan 2.5 bahagi 1. Ini titik pertama. Kita cuba dengan titik kedua. Okay, bila titik kedua X sama dengan 2. Okay, sekarang Y sama dengan KX, betul? Bila X sama dengan 2, Y sama dengan 5. K sama dengan 5 bahagi 2 sama dengan 2.5. Jadi tengok K dia sama. Okay, bila kita try dengan titik ketiga ni pun masih dapat 2.5. Jadi kita boleh kata hubungan yang A ni ialah Y berubah secara langsung dengan X. Okey, jadi kita buktikan dia tak boleh berubah secara langsung dengan Y X kuasa 3. Okey, bila Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3, Y sama dengan K X kuasa 3. Jadi kita check Y, kita check K dia. Okey, bila, okey, sekarang kena adalah X kuasa 3. Okay, X kuasa 3, yang ni 1 kuasa 3 dapat 1. 2 kuasa 3 dapat 8. 3 kuasa 3 dapat 27. Jadi kita cek, kalau Y sama dengan KX kuasa 3, bila Y sama dengan 2.5, X sama dengan 1. Jadi kita dapat K sama dengan 2.5. Kan sama macam atas. Kita try pula bila X sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 5. 5 sama dengan K. X ialah 8. Jadi K sama dengan 5/8. Kita dapat 0.625. Jadi K tak sama. Kalau berubah secara langsung, patutnya dia perlu memenuhi syarat ni. Jadi salah. Dia berubah secara langsung dengan X. Nampak yang ni. AB, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau punca kuasa 2X. Okay, dia kata punca kuasa 2X ataupun X. Jadi kita tahu kalau berubah secara langsung dengan X, Y berubah secara langsung dengan X. Tulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan
Kx. Jadi sekarang kita nak test tengok K ni, dia ni memenuhi tak syarat Y sama dengan Kx. Jadi kena check K ni sama ke tak. Jadi sekarang Y sama dengan Kx. Kita ambil titik pertama bila Y sama dengan 0.6, X sama dengan 4. 0.6 sama dengan K4. K sama dengan, kita bawa 4 pergi depan. Jadi 0.6 bahagi 4 kita dapat 0.15. Ini titik pertama. Kita cuba titik kedua, Y sama dengan Kx. Bila Y sama dengan 0.9, okey, Y sama dengan 0.9, K, X sama dengan 9. Jadi K sama dengan 0.9 bahagi 9, kita dapat 0.1. Jadi kita tengok K tak sama. Bila K tak sama, dia tak memenuhi syarat ni. Jadi dia tak berubah secara langsung dengan X. Okay, kita try pula. Kalau punca kuasa 2X. Bila punca kuasa 2X dekat sini, bila X 4, punca kuasa 2 4 dapat 2. Bila X 9, punca kuasa 2 9 dapat 3. Bila X 25, punca kuasa 2X dapat 5. Okay, jadi bila kita tengok, bila Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X, tulis dalam bentuk persamaan, Y sama dengan Kx. K ni mesti sama. Dia mesti memenuhi syarat ni kalau dia berubah secara langsung. Jadi sekarang kita tengok bila Y sama dengan 0.6, X sama dengan 2. Jadi 0.6 sama dengan K. Punca kuasa 2X ialah 2. Jadi K sama dengan 0.6 bahagi 2 dapat 0.3. Try dengan nombor 2 ni pula. Bila Y sama dengan 0.9, 0.9 sama dengan K, punca kuasa 2X ialah 3. Jadi K sama dengan 0.9 bahagi 3 dapat 0.3. Jadi kita tengok, dia memenuhi syarat ni. Y sama dengan K punca kuasa 2X. Kalau kita cuba dengan titik ketiga pun, K dapat 0.3. Jadi hubungan dia, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okey, nombor 2. Spring digantung dengan beban. Jadual di sebelah menunjukkan jisim beban X gram dengan pemanjangan P cm. Okey, beban kepada pemanjangan. Dia kata dengan melukis graf P melawan X, tentukan sama ada P berubah secara langsung atau tidak. Jadi kita boleh lukis sekarang ini paksi X, ini paksi Y. Jadi sebab beban ni akan menyebabkan pemanjangan spring. Jadi kalau kita buat, okay, 5, 10, 15, 20, 25, 30. So 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2, 4, 6. Agak-agak sama 2, 4, 6. Jadi tengah-tengah ni, okey. Sekarang 5 dengan 1. 5 dengan 1 dekat sini. 10 dengan 2 dekat sini. 15 dengan 3, 3 tengah-tengah dekat sini. 25 dengan 5 dekat tengah-tengah ni. 25 dengan 5. 30 dengan 6 dekat sini. Jadi kita nampak, kita boleh tarik daripada sini, kita boleh dapat garis lurus. Patutnya garis lurus, okey. Bila boleh dapat garis lurus, kita kata berubah secara langsung. Macam mana nak buktikan? Okey, kalau tengok kan, bila berubah secara langsung, Y berubah secara langsung dengan X, betul? Jadi Y sama dengan Kx.
Kita test guna titik pertama. Bila, okey, ni akan Y, ini ialah X, betul? Bila Y sama dengan 1, K, X sama dengan 5. K sama dengan 1/5 sama dengan 0.2. Dan ni pun Y, X. Titik kedua, bila Y sama dengan 2, Y sama dengan KX. K, X sama dengan 10. Jadi, K sama dengan 2 bahagi 10. Nampak dapat 1/5, dapat 0.2. Jadi, berubah secara langsung. Jadi, kita nampak graf P lawan X. Nampak? Ialah garis lurus yang melalui asalan. Jadi kita boleh kata P berubah secara langsung dengan X.